Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Apa khabar semua? Moga-moga dalam keadaan baik-baik saja pada pagi ini. Sekiranya anda siap, buatkan ikon tanda bagus tu di masing-masing. Letakkan ikon bagus semua serentak. Nak tengok semua siap tidak? Ataupun macam mana pagi ini? Wah, bagus. Icon back semua. Subhanallah, subhanallah. Okey, alhamdulillah, syukur. Terima kasih semua. Okey, semua dah icon back semua tu. Okey, jadi sebelum kita meneruskan acara kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita mengaminkan doa yang akan dibaca oleh saya insya-Allah. Okey, umul kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar. Pada pagi yang bahagia ini kami menadahkan tangan pengharapan, memohon ihsan dan rahmat-Mu agar kami dianugerahkan kesejahteraan, taufik dan hidayah. Ya Allah, ya Alim, kurniakanlah kemudahan, kerahmatan dan kefahaman kepada kami semasa mengikuti program kempen kesihatan mental masa syuruk Global Academy ini. Moga-moga ilmu dan kemahiran dalam program ini menjadi asbab untuk kami berada dalam ketenangan, keredaan dan kerahmatan-Mu, ya Allah. Perkuatkanlah keazaman dan itizam kami untuk meneruskan kehidupan kami dalam ujian kehidupan yang kami lalui sekarang ini. Ya Allah, ya Karim, kami menadahkan tangan memohon restu. Kurniakanlah kepada kami iman yang kamil, ilmu yang memberi manfaat, rezeki yang halal, anak yang soleh, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, kesihatan yang berterusan, hutang yang terbayar, keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana iza syi'ta sahla. Ya Allah, ya Syakur, kami juga mohon kepada ya Allah agar dilindungi kami dan seluruh penduduk bumi ini daripada pandemik COVID-19. Kurniakanlah kekuatan dan keselamatan untuk semua frontliner dan para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, subhanallah, pada pagi ini selamat datang ke kempen kesihatan mental masa syuruk Global Academy. MSJ, stres pembunuh dalam selimut anda stres atau anxiety, atau adakah ini semua gangguan mistik pada pagi ini? Dan alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini. Kita ada lebih kurang di dalam webinar ini adalah 34 orang. Dan alhamdulillah syukur dan moga-moga perkongsian ini memberi manfaat untuk kita. Dan saya mulakan sedikit yang saya ambil dari news ini tentang hampir 1,5 juta rakyat Malaysia alami simptom depresi. Ini bukan maknanya bukan perkara kecil-kecil lah. Dia bukan makin berkurang, makin meningkat. Subhanallah. Dengan hari ini saya terima dalam WhatsApp saya ada satu lagi yang di Pido, Perak, ada seorang lelaki gantung diri di flat. Subhanallah. Dalam keadaan kehidupan subhanallah sekarang yang sangat mencengkam. Begitu jalan 16 Julai, ni yang semalam 16 Julai saya ambil ni. Seorang ibu bertiwara cahaya mata mengalami korban ketara kerana emosinya sebanyak suami mulai disyaki bermain kayu tiga. Dalam keadaan pandemik ini ada lagi bertambah isu kayu tiga, kayu empat. Kalau ubat kaki tiga tak apa, ini kayu tiga. Dan menyebabkan subhanallah keadaan yang sungguh saya kata benda tu boleh jadi gila, sanggup cabut nyawa sendiri. Ini benda-benda yang bukan isu-isu yang kecil. Yang dulu kata, anxiety tak apa, okey, jantung lagi bahaya. Sekarang ni bukan lagi masalah jantung dah. Sekarang apa? Kalau di US melaporkan bahawa simptom anxiety ni lebih kurang 4 dari 10 orang dewasa. 4 orang daripada 10 orang dewasa di Amerika Syarikat melaporkan simptom anxiety dan ataupun depressive disorder. So benda-benda ni bukan satu perkara yang kecil. Dan kalau kita lihat data ni juga dalam kita lihat yang suka tidur atau makan dan semua ini berkaitan dengan tambah lagi dengan isu pandemik COVID-19. COVID-19 itu satu penyakit, betul, satu wabak, tetapi membawa kesannya kepada kewangan, kepada relationship, kepada semua yang berkaitan dalam putaran hidup kita, subhanallah. Dan kalau kita lihat yang bawah ni, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menerima 88 kes bunuh diri
yang mana 78 orang diselamatkan. 7 cedera dan 3 kematian antara Mac dan Julai 2020. Ini masa permulaan awal masa PKP dulu subhanallah. So ini satu perkara yang perlu hari buat. So pada pagi ini Masyarakat Global Academy dengan rasa dengan rendah diri dan juga dengan sokongan daripada pakar kita Dr. Batu juga untuk menyebarluaskan ilmu yang berkaitan dengan bagaimana untuk bezakan antara stres dan anxiety, dan juga kita nak tahu bagaimana sekuat-kuatnya kita tahu basicnya bagaimana kita nak urus stres dan anxiety itu sendiri. Bagaimana? Sebab orang ingat benda ni macam kecil-kecil tapi ia bukan satu perkara yang mudah untuk kita lalui bagi seorang yang melamar. Bila saya rujuk dalam YouTube bagi memang banyak perkara. So, pada pagi ini kita persembahkan Dr. Arbatu Armadia binti Muhammad atau Dr. Mar. Saya panggil lah seorang ibu writer dan juga wellness coach dan juga personal tutor dan juga certified trainer MSGA ataupun dipanggil certified advisor sebenarnya, advisor MGA, yang mana beliau akan berkongsi dengan kita berkaitan dengan apa yang dilalui dulu dan juga apa yang boleh dikongsikan, apa yang dilalui dulu dengan ilmu yang dia ada kepada kita semua insya-Allah. Alhamdulillah. Dan juga di penghujung nanti kita akan perkongsian daripada CEO Masa Syiro Global Academy sendiri, Encik Asrul Taufik bin Roslan ataupun Masa Syiro yang akan berkongsi apa yang dilaluinya. Bagaimana? Apakah dia kata dia punya kekuatan daripada beliau sendiri, bagaimana dia menghadapi situasi depresi ataupun anxiety ini dan meneruskan kehidupannya sampai ke saat ini. Baik, untuk itu saya dengan dirinya dengan persembahkan iaitu untuk menjemput Dr. Mar untuk meneruskan agenda kita pada pagi ini. Dipersilakan Dr. Mar, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Wan Zayu, very humble introduction. Dan insya-Allah kita akan teruskan dengan seperti mana yang diceritakan oleh Ustaz Wan Zayu tadi. Objektif kita hari ini insya-Allah saya kira webinar ni bersiri di mana selepas ini saya akan adakan workshop di mana bagaimana nak berikan tips untuk urus. Jadi hari ini saya bagi overview dalam, maaf saya mohon cakap dalam dua bahasa. Sedikit hari ini kita kata permulaan untuk kempen di mana kempen kesedaran. Kadang-kadang kita tak faham sebenarnya, jadi kita tak tahu nak letakkan diri kita di mana. Jadi saya pilih ataupun banyak kali beberapa webinar saya jalankan sepanjang pandemik, sejak pandemik berlaku. Saya memang fokus stress atau anxiety atau stress versus anxiety. Apa kita nak buat? Macam mana kita nak beza? Okey, insya-Allah saya akan teruskan. Saya akan Dr. Mar, sorry interrupt sikit. Boleh tak buat slideshow? Biar dia besar sikit. Alright. Okey. Terima kasih. Terperasan saya. Datang menggigil tu kan. Okey, sebab dia nak kena masuk gear 1 dulu. Okey. So sebelum tu saya nak disclaim di sini, hari ini saya tidak menjamin apa yang terkandung dalam perbentangan saya hari ini sesuai untuk semua peserta. Namun semua isi kandungan adalah melalui pengalaman dan juga sedikit kepakaran dari latihan yang saya jalani. Dan juga sila dapatkan hikmat profesional untuk membuat sebarang keputusan terhadap diri sendiri, terutama berkaitan isu kesihatan. Jadi hari ini saya sharing moment dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi orang kata kalau dengar aja boring kan. Okey, kita ice breaking sikit. Kalau ada pen ke paper ke sikit depan tu, cari sikit pen, kita tulis sikit, kita imbas kembali. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan imbas satu keadaan di mana yang boleh menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan rasa bimbang. Dan kenang semula apa yang secara fizikal ataupun contoh yang saya boleh beri kalau kita nak pergi contohnya, kali saya nak ambil exam lesen bawa kereta. Kan kita nak ambil lesen dekat sini. Saya rasa berdebar, rasa yang first kali lah mesti rasa nak muntah, nak dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh catatkan apa pengalaman tuan-tuan dan puan-puan fikir. Apa satu yang boleh menyebabkan anda rasa bimbang. Okey. 30 saat. Tulis satu atau dua. Apa secara fizikal, apa yang berlaku kepada tubuh. Okey. Dan okey, dah boleh thumbs up.
Nak nampak tengok sikit thumbs up. Okey tak? Dah ada dah? Okey, good. Sekarang lagi satu, saya nak tuan-tuan dan puan-puan imbas kembali satu keadaan cemas. Okey, masa saya mendapat berita bahawa keluarga besar saya semuanya positif, di mana arwah pakcik saya positif COVID-19. Total 9 daripada ahli keluarga keadaan yang sangat cemas. Saya berada jauh di perantauan, tak mampu nak buat apa-apa. Saya kira perasaan yang apa yang terjadi imbas kembali apa yang berlaku juga. Pertama kali saya rasa tuan-tuan dan puan-puan boleh imbas juga apa yang cemas macam tadi yang bimbang kan. Nanti cemas yang acute pada masa itu tiba-tiba datang. Apa yang berlaku pada tubuh kita? Macam saya harus menerima berita menggigil. Saya rasa jantung ni macam nak terkeluar lah masa menerima berita sepanjang 2 minggu yang sangat mendebarkan. Okey. Thumbs up. Ada sesiapa nak berkongsi dengan kita semua di sini? Okey. Sekarang fikirkan pula. Okey. Apa tuan-tuan dan puan-puan buat untuk legakan apa yang berlaku kepada tubuh badan tuan-tuan dan puan-puan? Ada tak lakukan sesuatu? Throwback, kita imbas kembali. Saya nak jemput, ada volunteer nak share? Nak berkongsi ataupun boleh tulis di chat saya kira. Okey, Dr. Mar, saya tengok ada Tina Rashidi dia share. Dia share di ruangan chatting. Saya tolong bacakan untuk Dr. Mar. Okey, terima kasih. Yang pertama mungkin dia jawab yang throwback tu kesunyian. Dan yang kedua arwah mak Tina meninggal. Arwah mak Cik Tina meninggal. Dia punya throwback. Okey, mungkin Tina boleh sambung lagi Tina cakap dekat ruangan chatting. Boleh kongsi apa yang Puan Tina lakukan untuk hilangkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Pagi. Okey, alhamdulillah. Minta maaf memang dalam keadaan saya tak boleh nak buka kamera. Tak apa. Okay. Pertama sekali sebenarnya saya tengah on dua-dua sekali ni, ada kelas satu, minta maaf kalau kedengaran bunyi ustazah saya di sebelah sana. Saya ada kelas, memang setiap pagi ada kelas ni, kelas agama. Okey. So itu salah satu sebenarnya kaedah saya juga untuk divert anxiety. Okey, mungkin untuk makluman semua, alhamdulillah pagi ni Allah izinkan saya untuk sharing sebenarnya setelah beberapa bulan. Saya sendiri sebenarnya doktor ni dapat satu kes sebenarnya yang real case saya sendiri kan. Saya sebenarnya memang ada MDD. Okay, saya like to share. Saya memang sekarang tengah under treatment. Saya makan ubat. So saya just, kalau sebelum ni macam tabu untuk orang share. Macam tabu. Tapi sekarang bagi saya dalam kondisi sekarang ni, kondisi Malaysia, saya rasa bukan setakat di Malaysia. Kalau kita tengok Indonesia pun sekarang, all over Asia, all over the world lah. Okay. So semua orang mengalami anxiety, mengalami tekanan. Macam saya sendiri, memang saya ambil ubat apa semua, and then dia sebenarnya yang dalam kes saya bukan sekarang, tapi dah lama sebenarnya saya ada benda ni dalam diri saya yang saya tak sedar. Terima kasihlah kepada adik angkat saya yang dia notice dan advice untuk saya pergi dapatkan treatment. Okay. So salah satu kaedah sebenarnya selain daripada treatment, kalau siapa-siapa yang ada anxiety, ini pengalaman saya lah, anxiety tak kira any kind of orang kata symptom yang to do with mental orang kata ni mental problem,
tolong pergi dapat treatment sebab dia mungkin macam zaman dulu orang kata okay, kita like to ignore, kita like to orang kata macam like to ignore, and then kita macam mana nak cakap, in denial. Yes, kita in denial. I'm fine, I'm okay. So semua orang akan cakap I'm fine, I'm okay. Tetapi sebenarnya hakikatnya bila things getting worse, mungkin di depan orang kita akan pretend I'm fine. Tapi when you on your own, you sendiri yang akan tahu bagaimana you melalui benda tu. Okay? Dengan orang kata bukan setakat macam tekanan, and then akan ada bisikan, akan ada sampai satu stage akan ada bisikan yang mengatakan kau memang loser sebenarnya. Apa-apa pun kau tak boleh buat. Things like that. And then tambahan pula macam kes saya ketika arwah mak saya, mama saya meninggal, saya cuma boleh tengok dia melalui video call je. I mean upacara pengkebumian apa semua. Things yang like that happen, and then akan menjadi trigger kepada kita juga bila certain individu yang boleh dikatakan istilah dia orang-orang kayangan yang boleh menggunakan kedudukan dia orang melepasi daripada SOP, melepasi daripada kalau ikutkan kalau tengah kuarantin tak boleh nak keluar, even though your father sick ke apa semua sick ke, kalau ikutkan tak boleh. Tetapi certain individu ada. Benda itu boleh trigger sebenarnya. Kita akan jadi anxiety juga. Kenapa aku tak boleh? Kenapa dia orang boleh? Jadi macam saya duduk seorang bersama dengan seekor kucing. And then bila Dr. Ayu atau Limos share benda ni, saya terus agree topik ni for me to join, which is ni macam ya Allah takdirkan platform for me to share dengan semua orang what is anxiety, what is depression, what is major depression, and what is I get to know what is bipolar type 1, type 2 sampai ke skizo, ada pula BPD, borderline apa semua. So bila saya sendiri alami benda tu, I macam expand my knowledge lah dalam bidang mental illness ni. So one of the thing apa yang saya buat adalah first, bila dalam keadaan triggered, when you are triggered, avoid all of social media ni dulu. Avoid. You don't look at your FB, whatsoever, especially Twitter. Jangan kalau siapa-siapa yang tengah tu, dia akan lagi trigger. And then the bad impact is you attend to reply dengan benda-benda yang bukan-bukan. Which is kadang-kadang you tak sedar pun apa benda yang, just because you are following your emotion. And kita follow emotion kita, this is my opinion. Because you need to be heard. You akan share je apa yang you rasa you nak share. And so, I avoid satu media sosial. Social media, all of the, I will put all my phone lah jauh sebenarnya. One thing. Okay. And then second, of course, we as Muslim, I will try to upgrade, improve apa yang sepatutnya tak patut. Mungkin saya akan muhasabah balik. Okay, kalau kita belajar Al-Quran, mungkin tajwid kita kena betulkan. Bacaan dalam solat kita kena, daripada kita sibuk, kalau kita tengok media sosial, kita akan sibuk memikirkan, you become overthinking. Apalah isu ni semua. So divertkan, okay, bacaan aku macam mana. So because ialah one thing, because I'm staying alone, so I can tend to buat benda tu. Masa period tu saya tak akan pedulikan siapa-siapa pun. Maksudnya saya akan shut down diri saya daripada dunia luar seketika, just to make sure I'm stable. Saya tak nak disebabkan unstable-nya my mental tu akan harm orang lain, akan menjejaskan orang lain. Sedangkan orang tak faham kedudukan kita, kita je yang tahu. So I think that two things lah kot. Mungkin yang lain juga akan nanti boleh share juga pengalaman masing-masing. Which is on my part, I can say avoid media social. And then two, as a Muslim, regardless kalau agama apa pun sekali kita anuti, macam as myself, I'm Muslim. So that is what I did to myself lah. So meaning to say, I think that's all lah, Doktor. Thank you. Terima kasih Puan Nita. Ya,
Itu Puan Tina, you can Puan Tina, sorry. Sorry ya, saya memang very bad in name. Minta maaf banyak-banyak, Puan Tina ya. Okay, ya betul. Saya kira itu adalah salah satu kita kata boleh cadangan cadangan ataupun kita kongsi sharing moments. Saya pun buat benda yang sama. Pertama sekali sebab saya rasa social media ni banyak dia akan trigger. Kita guna perkataan trigger lah kalau dalam mental health kita kata kita kena tahu diri kita sebab kitalah pakar diri kita. Saya suka nak tekankan kita kena jadi pakar sebab hanya anda yang tahu diri anda. Okey? Saya kira upgrade ataupun Puan Tina tadi menyebut dari segi spiritual lah kita kata pergi kembali betulkan dari segi keagamaan mengikut agama masing-masing di mana kadang-kadang sekarang perkataan yang kita selalu dengar self-care, self-awareness. Jadi you kena pakar. Macam kita tengok Puan Tina, cara dia explain, dia explore diri dia. Dia kenal diri dia dengan lebih mendalam. InsyaAllah itu adalah salah satu perkara yang dapat membantu kita harungi apa-apa pun cabaran. Jadi saya nak kongsi perkataan yang sesuai di kemudian. Okey, saya rasa ramai dah lah yang tahu apa itu anxiety pada hari ini. Kita nak jimatkan masa sikit. Okey, kalau kita kata apa itu stres dari segi bahasa, sudut bahasanya, apa itu stres adalah kita punya respon respon minda dan tubuh dari situasi yang mencabar tak kisahlah cemas ke apa-apalah, dan 3 sumber ni 3 tekanan yang semua orang alami. Sesiapa dalam dunia ni tak lari daripada 3 tekanan ni Ini tekanan rutin, harian, sekolah, kerja, college, universiti, keluarga, perniagaan. Kira yang paling merisaukan kita anak-anak sekarang ramai yang mengalami anxiety dan depression. Mungkin dulu istilah yang kita guna bukan anxiety. Kalau dulu saya kira melalui bacaan masa saya nak tulis e-book tu saya buat sikit do research. Jadi bahasa saya rasa kita boleh kongsikan. Kalau orang dulu-dulu dia sebut lemah semangat. Kalau nenek-nenek kita sebut kau ni memang ada lemah semangat. Maaf saya guna perkataan pasal kita. Jadi kena pergi ambil air penawar. Bukan salah ambil air penawar. Kita ambil air penawar tu adalah terapi lah. Sebab you kembalikan diri you, kenal diri you dan untuk bangkit. Jadi cuma istilah tu lain sikit. Jadi sekarang kita dah moden, kita dah lebih ada kemudahan perubatan yang lebih baik. Jadi capaian sepatutnya lebih baik kepada ahli masyarakat. Dan tak boleh lari dari anxiety sebab dunia moden. Dunia terlalu laju. Jadi nanti saya akan ceritakan kenapa yang kita tak boleh kejar dengan stres yang sekarang ni. Dan kemudian tekanan perubahan macam yang kita alami sekarang. Semua orang alami. COVID-19 tak ada siapa tercicir. Saya pernah sebut sekali dengan rakan. Saya kata, saya kata, okey, sekarang kita berada di rumah, kita COVID. Bayangkan mereka-mereka yang terpaksa kuarantin ataupun duduk di rumah masa lockdown di flat. That's the first thing yang saya fikir. Sebab dekat sini banyak flat. Jadi kita kata, okey, sekurang-kurangnya rumah saya dia lah buka pintu dapur tu adalah anak-anak nak main kan. Bayangkan kalau saya duduk flat. Kena terkurung. Kami di sini dikurung sejak Christmas. 2 minggu sebelum Christmas kami UK declare lockdown sehingga April. Dia terus declare kita akan tutup sehingga April. You all kena duduk rumah. Tak boleh jumpa sesiapa pun. Dan jadi pada masa itu saya dah lalui yang apa Malaysia lalui. Secara tiba-tiba terus tak boleh keluar, shopping mall tutup semua. Yang buka Tesco je. Bukan Tesco, maksudnya yang grocery sahaja. Anak-anak sekolah secara remote dan bulan 2 anak-anak dibenarkan bersekolah sebab banyak sangat keciciran. Jadi tekanan perubahan tak kira. Macam saya cerita kat sini, penceraian, perpisahan, penyakit. Okey, nanti insya-Allah Masa Syiruk akan cerita pengalaman beliau. Kemudian later kematian. Okey, kalau sekarang ni kita kata COVID-19 ni kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat bergantung. Saya lihat di Facebook bendera putih bagi membantu rakan-rakan sahabat anda yang saudara mara yang berdekatan. Jadi
tak terlepas. Di sini pun ramai yang terkandas ya, dan food bank di mana-mana kita boleh dapati. Jadi itulah bagaimana kita nak berkomuniti. Tekanan yang berunsur trauma ini lebih kepada mereka yang mengalami peperangan ataupun bencana alam, tiba-tiba banjir dan sebagainya. Saya pun pernah lalui juga habis semua. Jadi itu adalah sumber tekanan. Itu stres biasa. Dia ada respon kita semua terhadap kenapa dia tak nak pergi? Okey. Jadi saya terus pergi kepada anxiety Anxiety dan stres buat saya. Okey. So kalau kita kata stres stres sebelah kiri ni dia lebih kepada faktor luar dan ia bersifat jangka pendek. Contohnya kalau nak exam atau deadline, habis deadline tak ada masalah lah. Kita kembalilah kita move on. Ataupun kita gaduh sikit-sikit dalam keluarga tu, sedangkan lidah lagi tergigit kan. Jadi ini biasanya inilah kita katakan stres. Lepas tu kalau anxiety pula dia lebih spesifik kepada reaksi, peperiksaan temuduga misalnya. Kalau anxiety pula ni lebih kepada perasaan dalaman, reaksi dalam, kita akan rasa risau dan kebimbangan kita ni tiada, kadang tak ada pencetus, tak ada trigger, tak semena-mena. Macam saya tak semena-mena, masak pun boleh hangus. Dia macam tiba-tiba berhayal, tiba-tiba datang risau, rasa nak mati dan berasa takut kan sepanjang masa atau kebanyakan masa. Dan yang pasti bezanya antara tekanan dan anxiety adalah dia mengganggu kehidupan kita. Kita tak boleh berfungsi kita akan jadi seorang yang kurang produktif. Macam saya katalah, masak bertahun-tahun masak boleh hangus, bayangkan. Okey, hangus yang kerap memang hangus. Saya memang masak hangus masa saya acute tu dalam keadaan palpitation semua. Ataupun dia akan definitely kalau you ada rumah tangga, ada keluarga, dia akan menimbulkan masalah dalam rumah tangga biasanya. So jadi yang paling saya tunjukkan bulatan ni, kedua-dua ni adalah dua-dua ni respon emosi. Tapi kalau stres ni normally dia short term, jangka pendek. Tapi kalau anxiety ni, dia akan berterusan tanpa kadang-kadang tak semena-mena menangis, tak semena-mena rasa nak mati. Okay, so ini adalah bezanya yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Apa yang berlaku sebenarnya? Kan? Apa yang berlaku sebenarnya dalam tubuh kita? Okay. Punca-punca anxiety. Ada banyak Jadi macam saya kata tadilah, macam Puan Tina pun sebab dia dah contoh yang Puan Tina beri tu, dia mendalami diri dia. Kita kena cari punca dia. Kenapa? Apakah punca-punca anxiety? Kadang-kadang kita rasa, yelah saya pun tak faham apa yang saya risau. Tapi pastinya anda tahu diri anda. Pasti ada punca. Cari puncanya. Kecilkan skop. Tulis. So mungkin di tempat kerja, mungkin keluarga sendiri, lihat kiri kanan, depan dan belakang, adik-adik beradik, kadang-kadang kita ada masalah. Okay. Kewangan juga boleh menyebabkan punca anxiety, macam saya kata tadi. Dan juga kesihatan, ada mungkin kita menerima, macam sebelum ni saya banyak bantu, fokus saya sebenarnya dalam bidang diabetes Ramai sebenarnya pesakit diabetes dia tak perasan yang dia dalam keadaan tertekan dengan penyakit yang dilalui. Dan dah cukup ikut makan ubat, dah pantang dan sebagainya, tapi gula dalam darah masih tak boleh terkawal. Rupanya kita terlupa nak semak status kesihatan mental, sebab kesihatan mental kita akan memberi impak kepada fizikal dan tubuh. Jadi kesihatan penyakit juga boleh menjadi punca anxiety. Dan juga semestinya trauma, kes bully di tempat kerja, bully di sekolah, ataupun dalam keluarga, trauma, penderaan dan sebagainya. Jadi ini adalah main punca. Jadi kalau kita tahu punca, baru kita boleh urus. Saya tak boleh kata kita boleh hilangkan. Kita kena urus kita punya tekanan dan juga
perasaan berdebar ni, anxiety ni. Okey, saya nak kongsikan, harap-harap video ni berjalan. Saya ada create sikit video robot ni, harap-harap menjadi. Okey. Jadi itu adalah respon. Saya ringkaskan kalau dalam term medicalnya kita panggil fight and flight lah. Sebab tu kalau kita nampak harimau, kita nak pergi lawan harimau atau kita nak lari daripada harimau. Itu automatik. Allah cipta kita, badan kita untuk bereaksi. Jadi itulah konsep fight and flight. Allah dah cipta kita manusia. Hebat ciptaan Allah. Masya Allah. Sempurnanya. Jadi untuk kita fight atau kita lari. Jadi sebab tu darah kita, tekanan darah akan laju sebab nak memberi kita tenaga, cergas, nak bertindak untuk nak lawan kan ancaman tersebut. Dan macam saya kira tadilah, kita ada pencetus ni sama ada secara fizikal macam tadi saya kata, kita tunjuk tadi contoh saya binatang buas, ataupun kadang-kadang kita nak lintas jalan yang sibuk pun kita debar kan. Tengok kiri kanan alert. So, dia akan menimbulkan perasaan alert tu. Itu adalah automatik. Itu dari segi fizikalnya. Ataupun contohnya, kalau tiba-tiba you berexperience ada asteroid nak jatuh kan. Kalau kita tengok movie pun, kita pun dah rasa kan asteroid nak menghentam bumi. So itu fizikal. Kita nampak ancaman dia. Objek yang sedang jatuh. Dia akan cetuskan fight and flight tu untuk kita bersedia. Tapi dari segi psikologinya, macam saya ceritakan tadi, kita tak boleh lari lah daripada okey, apa slide saya tak nak pergi ni. Dari tekanan dan cumanya dari segi psikologi ni dia bersifat individual. Sebab tu mungkin ada orang banyak tekanan di tempat kerja tapi dia boleh relax je sebab definisi kita terhadap tekanan kerja ataupun sebagainya sangat berbeza. Dia bersifat individual. Beza antara individu. Dari segi penerimaan tekanan. Okey, kenapa dia tak nak pergi? Okey, deadlines. Okey, perselisihan faham. Perkara yang memalukan. Jadi, pencetus anxiety, trigger ni, kita tak boleh lari. Kita tak boleh lari dari deadline. Kita tak boleh lari dari meeting. Kita tak boleh lari dari kalau kita dah mengalami perselisih faham dan sebagainya, kita tak boleh lari. Tapi fight and flight tu tetap berlaku. Jantung akan berdebar sebab dia nak menyediakan kita terhadap ancaman tersebut. Jadi proses yang kita kena nak balancekan balik adalah melalui teknik calming ataupun mindfulness lah. Macam mana kita nak perubahan hidup yang tiba-tiba. Ini adalah pencetus anxiety secara psikologi. Okay. Apakah kesan flight ni yang berpanjangan? Macam saya sebut tadi, sepatutnya dia jadi short term untuk bantu badan kita dan tubuh kita bersedia dengan ancaman. Tapi kalau ianya berpanjangan, kalau setiap hari berdebar, palpitation yang kita kata yang berdagung, jantung berdegup laju, pastinya memberi impak. Ramai juga yang mengalami masalah gastrik, berpuluh tahun masalah gastrik. Tapi makan cukup ikut waktu. Dah ambil ubat, doktor dah tukar, okey kita second opinion lah tukar doktor sini, sama juga. Rupa-rupanya tak semak. Macam saya kata tadi lah, diabetes you tak semak status mental health you. Jadinya rupanya gastrik itu adalah disebabkan ada sedikit masalah mental. So kerap berasa risau, boleh juga meningkatkan perasaan mudah marah, asyik nak melenting aja. Tak boleh positif, kita akan trigger.
Lepas tu lagi satu yang saya nak kata lah, fokus ni lah. Dia akan mengganggu kepada fokus. Macam saya kata tadi lah, masak pun hangus je. Hari-hari masak hangus. Okey, rembesan hormon kerap meningkatkan sakit kepala. Ramai yang mengalami sakit kepala. Dan juga dia akan pergi kepada depres. Saya lalui juga depres tu, saya menangis tanpa henti. Menangis di tepi bucu katil. Okey, rembesan hormon boleh menjangkakan peningkatan berat badan juga. Sebab tu orang kata diet nak kena tengok juga. You dah diet dan sebagainya, tapi ada masalah berat badan lagi. Semak status kesihatan mental anda ya. Kebimbangan ni lah yang saya nak tunjukkan boleh mengganggu fungsi perut sebab fight and flight respon tadi menyebabkan yang berpanjangan akan menimbulkan kesan fizikal, bukan sahaja depression dan sebagainya, bukan sahaja boleh mengganggu kesihatan mental. Okey, dan juga ramai yang mengalami letih lesu sebab berdebar sepanjang masa, kebanyakan masa, jadi kita akan jadi letih dan lesu. Okey, ni saya kadang-kadang ada juga ramai yang mengalami masalah dan ini akan menimbulkan masalah kepada pasangan masing-masing dan juga kerap berdebar juga boleh meningkatkan risiko masalah tekanan darah tinggi, strok, angin dan serangan jantung. Jadi ini sebab tu kena urus kita punya anxiety. Okey. So kita pergi kepada tanda-tanda anxiety. Ada banyak mungkin tak terlist saya di sini, tapi ini simptom yang biasa kita boleh dapatlah. Okey, simptom fizikal seperti serangan panic attack, rasa macam nak mati, tak boleh bernafas secara tiba-tiba. Ni biasa mulut kering, gastrik, muntah, loya, sakit otot, letih lesu dan ramai yang mengalami, saya letak nombor ni, dia tak boleh tidur. Pukul 4 pagi baru boleh tidur. Insomnia. Banyak ramai yang berkongsi susah nak tidur. Macam saya sukar fokus. Saya akan termenung. Saya akan macam blur. Nak buat apa terlupa. Kunci rumah tak ingat kat mana. Tak boleh fokus. Serius. Okey, sukar bertenang. Sukar bertenang adalah salah satu keadaan dan juga sentiasa berasa dalam ketakutan. Dan tingkah laku. Macam saya, kita jadi mudah marah. Mudah marah. Sangat sensitif. Dia bukan sensitif. Saya rasa lebih kepada mudah marah. Sebab kita kenal diri kita. Kita bukan orang yang probably macam saya jenis macam mana yelah mudah nak marah, semuanya tak kena, serba tak kena. Lagi satu, memang tidak terurus. Kebiasaannya mereka yang mengalami anxiety mesti definitely tidak terurus. Kita akan rasa depressed, kita rasa macam tak ada mood, everything tak boleh buat lah dan sebagainya. Dan juga menyendiri, mengelak dari bersosial. Kadang-kadang kita nak tengok email pun kita takut, kita lari. Kita mengelak, tak nak baca WhatsApp, tak nak baca email. Jadi ini akan mengganggu produktiviti kalau kita bekerja, terutamanya. Kalau kita bekerja, okeylah kita dekat rumah kan. Tapi mengelak dari bersosial juga merupakan tanda-tanda anxiety. You elak, you akan tak nak keluar rumah, duduk dalam gua. Okey, nak duduk dalam rumah sahaja. Okey, jadi kita dah sampai. Saya tak nak bercakap banyak-banyak sebab hari ni sekadar overview. Jadi antara cadangan-cadangan yang biasa kita suggest kepada pesakit-pesakit atau mereka yang mengalami anxiety. Okey, yang pertama kita hendaklah berkongsi dengan sesiapa yang kita rasa selamat. Okey, saya kira kita tak boleh, kita kena reach out, kita kena seek for help, kita kena minta bantuan. Saya kira pengalaman saya sendiri juga, saya rasa macam okay, tak apalah, I can handle this. Tapi sebenarnya tidak. Apabila supervisor saya ingat lagi macam mana saya boleh daripada denial, saya pergi mendapatkan
tampil pergi ke treatment adalah saya ingat supervisor saya, she's a nurse, she's a psychologist as well. Saya ingat lagi masa tahun pertama tu dah habis, dia kata, Atun, you should get pregnant. Saya kata, biar betul supervisor saya kata. Saya nak buat thesis lagi, you suruh saya mengandung kan. And I thought, no, you're such a strong lady, you can do it. I can see from how, judgement dia, macam sokongan dia lah yang dia beri. Tapi pada tahun ketiga, tiba-tiba, dia mencetus soalan saya, are you okay Atun? Dia panggil saya Atun. Are you okay Atun? I think you should get help. Lepas tu saya macam agak tertampar lah. Masa tu saya dah perasan saya ada sintonan tanda tu. Tapi sebab dia melihat tahap kerja saya daripada tahun pertama sehingga tahun 3.5 tahun selepas tu, 3 bulan tu dia nampak, Atun, you should get help. Sebab dia sendiri, saya boleh berjumpa dengan dia sebab dia memang run session, tapi dia kata jadi bias. So you go for professional help. So kadang-kadang proses daripada denial untuk terima, kita kena bridge kan perkara tu, dan tabu lah. Jadi saya rasa saya tampil ke hadapan untuk memecahkan tabu ini supaya ramai kita boleh berbincang, ada tempat kita nak berkongsi untuk bantu komuniti rakyat, rakan-rakan yang lain. Jadi yang keduanya kita nak uruslah macam mana kita nak urus senaman pernafasan misalnya, aktiviti mindfulness, tulis diary dan positive journaling. This is what I did as well. Saya menulis kalau saya jadikan penulisan sebagai terapi. Kadang-kadang kalau kita tak tulis, kita tak nampak. Itu yang saya belajar daripada terapi saya. Okey, jaga kesihatan, jaga diet ni memang basically lah kan. Dan juga terapi complementary, sebab saya kira, saya nak kongsi kenapa saya rasa saya nak touchkan complementary ni. Sebab kita masyarakat Melayu, masyarakat Malaysia, kita penuh dengan budaya. Tak kira lah kita Melayu, Cina, India, kita ada budaya kita, dan kita dibesarkan mempercayai alternative treatment juga. Macam sebab tu saya kongsi tu, adakah mistik, sebab kalau family kata ni mesti dah tersalah langkah ke, terkena buatan orang ke dan sebagainya. Sebab itulah culture kita. Maksudnya saya ahli profesional kesihatan, bukanlah nak kita kena agree. Maksudnya dia dah jadi part of our grown up, kita dibesarkan. Jadi kita kena balancekan lah. Saya kira perkataan yang saya nak guna, kita kena seimbangkan. Jadi raikan juga perubatan alternatif yang ada di Malaysia, sekiranya itu bersesuaian dengan dia. Sebab tu saya kata you are the expert. You know your body well. Bukan doktor, bukan bomo dan sebagainya. Bomo, doktor, dia bantu you untuk, sebab hanya anda yang boleh merawat diri lah saya kata. Jadi mereka ni pemudah cara sahaja. Jadi kita yang kenal mana yang sesuai, mana yang kita yakin. Keyakinan tu penting. Bila kita berubat ni, you kena yakin. Kalau you makan ubat, kadang-kadang kalau you makan Panadol tu, because you yakin Panadol tu bantu you. Kalau kata ke hospital, kalau you kata kalau maksudnya you kena yakin. Bila kita kena yakin. Jadi saya kira balance, seimbang. Kira dalam agama pun biasanya kita perlu pergi kepada seimbang. Tak boleh terlebih, tak boleh terkurang. Dia kena sentiasa seimbang. Jadi kita kena cari yang kita boleh seimbangkan dengan diri kita. Teknologi moden ataupun perubatan alternatif. Itu yang saya boleh kongsikan hari ini. Jadinya daripada timbulnya saya menulis, dah lama sebab memang suka menulis. Jadinya dan juga salah satu macam Puan Tina tadi sebut,
kita kena, bila kita tahu trigger, salah satunya social media dan juga kita punya negative circle. Saya kira saya bersyukur saya berjumpa dengan sahabat-sahabat MSGA di mana saya berada dalam positive circle, di mana saya tak berani nak bercakap dan akhirnya alhamdulillah I'm come back, saya mampu bercakap, saya mampu berkongsi. Sejak COVID saya galakkan diri saya memberi motivasi dengan join beberapa charity untuk bercakap mengenai kesihatan mental. Itu yang memberi saya kekuatan dan juga bila kita berkongsi ni kita akan menulis sebab kita akan prepare dan sebagainya. Dan juga positive journaling ni, kalau Mak Saleh dia sukalah, dia bukan tulis diary sebenarnya, dia tulis, dia catat, dia mencatat. Jadi bila kita mencatat, kita boleh kongsikan untuk sebarkan ilmu yang kita adalah kepada masyarakat di luar, insyaAllah. Okey, dah banyak dah membebel. Okey, terima kasih dan saya kembali kepada Ustaz Wan Zayu mungkin untuk perkongsian Master Shiro, dan mungkin kita boleh buka untuk soalan jawab lah. Terima kasih. Ustaz. Okey, Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah syukur kita dah dengar perkongsian daripada Dr. Umar tadi bagaimana apa yang dikatakan anxiety dan juga stres, dan kita juga dapat mengetahui bagaimana caranya, bagaimana kita nak menangani diri kita untuk mengatasi isu depresi ataupun stres ataupun anxiety tadi. Baik, saya nak share skrin ni, yang ini pula. Okey, untuk seterusnya, untuk sesi yang seterusnya, kita akan bersama dengan Tuan Master Shiro yang akan berkongsi pula bagaimana dia berdepan dengan isu anxiety ini. Menurut khabar yang daripada pengetahuan saya sendiri, beliau mula disahkan untuk berdepan dengan isu anxiety ini pada tahun, tak silap saya, pada tahun 2018 gitu, 2018 pada 2018 disahkan anxiety disorder ini. Dan simptom bermula selepas beliau pulang daripada mengerjakan umrah pada tahun 2016 di Lebanon semasa dia bertugas di sana, dan sekarang ni beliau dalam masih lagi dalam rawatan sampai sekarang, masih lagi dalam rawatan di pakar psikiatri di Hospital Kuala Lumpur. Dan kita dengar sendirilah bagaimana dia lalui daripada awal-awal dulu beliau berdepan isu ini 3 tahun lepas sampailah sekarang ini beliau dengan menguruskan syarikat, menguruskan komuniti. Bukan mudah tau. Kita ada alumni, kita bukan 2,000 orang alumni MSG sendiri beliau nak urus sebagai CEO, dan dia juga nak menguruskan juga dari segi kehidupan dia sendiri, nak urus pula dengan kesihatan beliau juga, dan juga beliau kena nak uruskan lagi dengan orang kata apa ni, NGO yang dia ada. So perkara-perkara ini kita lihat bagaimana beliau membina kekuatan diri beliau tu dalam berdepan dengan isu anxiety disorder di sekitar beliau. Okey, untuk itu saya dengan mempersilakan Master Shiro untuk berkongsi dan mengambil tempat pada pagi ini. Silakan Tuan Master Shiro, silakan. Terima kasih Cikgu Wan Zayu, terima kasih Dr. Mat, terima kasih Dr. Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang tuan-tuan puan. Terima kasih dan tanya, saya tak sangka pagi ni ramai sambutan. Saya ingatkan kalau program ni tak ramai Dr. Mat. Saya sebab dulu macam kita tak tabu benda ni. Dulu kalau kata tengok benda kesihatan mental semua orang takut. Orang cakap orang gila kan. Tu standard. Dan saya untuk maklumat tuan-tuan puan, saya ada buku merah yang SKL dan saya sendiri yang minta untuk di-refer ke psikiatris SKL. Buat apa nak malu? Biar orang cakap orang gila ke apa kan. Tapi di sana punya banyak yang kita tak tahu. Dan sebab tu saya terpanggil mengajak Dr. Mat untuk sama-sama buat program macam ni yang kita tak ambil duit pun. Sebab apa saya nak buka minda, buka secara terbuka. Benda ni perlu dibincang secara terbuka. Kenapa di luar negeri
sewaktu saya bertugas dulu, kalau benda-benda yang kesihatan mental ni, kaunseling adalah satu perkara yang bagus di luar negeri. Tapi di Malaysia ni tuan-puan, kalau you pergi kaunseling je, orang cakap you gila. You pergi jumpa pegawai kaunseling dekat tempat kerja, orang cakap you gila. You pergi dekat masa zaman sekolah lah, jumpa cikgu kaunseling pun, dia ada masalah ni, mak dia bercerai ni, bapak dia bercerai ni. Ini yang saya harap objektif kita pada pagi ni, supaya ini kita tolong cakna kepada kawan-kawan. Dan kita akan buat program macam ni lagi, kita akan buat lagi. Mungkin lepas ni kita ada e-book, boleh dibeli apa semua. Ramai kita punya trainer, kita punya advisor ni yang buat yang tulis e-book apa semua. So saya terpanggil untuk buat anxiety ni sebab itulah. So bagi saya cikgu saya cerita diri, saya mula-mula saya kena anxiety ni sebab saya adalah pengidap sakit cervical dystonia, maknanya saya tertulis, saya memiliki gigi ni, so jadi gelabah. So anxiety ni dia trigger saya waktu tu, saya tak tahu saya sakit apa. Saya rasa kepala saya berat, sepeda saya berat. Rupanya saya dah di dalam proses untuk simptom-simptom sakit nerve saya ni, sakit saraf. Tapi saya tak tahu. So doktor ortopedik semua duk ambil ni, ENT semua ambil saya punya kes ni. Tapi waktu tu tak jumpa. Waktu saya balik daripada umrah, bulan puasa saya balik ke Lubnan, waktu tu saya start trigger saya punya anxiety. Waktu tu saya tak boleh sembahyang Jumaat. Saya kalau main Jumaat ni, kalau saya akan duduk ke belakang. Kalau sembahyang Jumaat adalah hari paling saya takut lah. Hari Jumaat saya akan takut. So apa kena pergi sembahyang Jumaat? Wajib saya dah fikir lain lah. Kalau mak kena sembahyang ramai-ramai ni, so saya akan cari dinding belakang sekali. Sebab saya rasa diri saya macam nak hitam, macam layang-layang. Tangan akan basah, akan macam ni. Gelabah. So kalau pergi pasar malam tu saya akan mengelak lah. Kalau saya ajak pasar malam saya tak nak. Saya tak boleh orang ramai-ramai. Kalau pergi mall tu saya nak lari balik. Kaki ni rasa macam ringan, dia macam tak ada kaki kan. Ni semua yang saya ni mungkin ada yang ada simptom macam saya. So relax, boleh saya boleh gelap, boleh senang sekarang, relax, jangan risau apa-apa kan. Okay, so apa lagi saya rasa waktu tu kan. Okay, kalau waktu kerja ni tiba nak hitam, and then 2-3 kali lah saya kalau kabut pergi ke doktor, saya paksa doktor buat ECG kat saya. Doktor cakap, jantung tuan okey, jantung you okey lah. Saya rasa 3-4 kali lah saya pernah tu doktor buat ECG, doktor dah fed up lah. Doktor kata tak ada. Kalau saya tak tahan, saya tak di-inject punggung saya. Doktor inject punggung saya lah. Dia pun kita inject lah. Dia inject masuk ubat penenang tu kan. Saya tahu lah doktor bagi kan. So saya bagi saya tenang sikit kan. Lepas tu ini baru doktor buat ujian betul-betul, hantar, ini baru dapat tahu saya anxiety. So dia kata tuan belum pergi ke tuan ada stress, and dia pergi anxiety, and then dia akan pergi depression. Dan saya tahu yang paling teruk hidup saya ni, saya rasa saya balik kerja naik motor, saya tak boleh tengok lampu merah. Until now pun tahu, kadang-kadang saya tengok lampu merah. Lampu merah saya jadi gelabah. Saya gelabah, alamak kenapa aku terperangkap kat sini kan. Kat aku kita macam ni apa. Saya akan lari dari lampu merah. Saya akan lari lampu merah. So saya pernah dekat tempat airport Terminal 3 tu, lampu merah, saya tunggu lama sangat, saya U-turn, saya pusing dekat Petronas, dekat Robot. Pasal aku biasa pergi ke Subang, airport lama tu, dekat Robot, dekat ada Petronas tu, saya pergi pusing kat situ, patah balik ke Subang Perdana. Bayangkan berapa jauh saya pusing naik motor pada petang. So waktu tu lepas mulalah terkena dengan tajuk kita ini, saya minta Dr. Mak kupas tadi tu, mulalah orang cakap lepasan, hantu banyak, hantu kacau kau, kepala kau rasa berat, hantu tarik kepala kau. Sebenarnya bila pergi ke bahagian neurologi, rupanya saya ada penyakit saraf. Pada waktu tu saya ingat hantu lah, hantu kepak kepala aku lah. Apa tadi Puan Tina cakap dia dengan bisikan, bila malam saya nampak perempuan bau panas sebelah saya. Bila kita terlalu fikir, pokok pisang kena cahaya bulan, kita kata pontianak. Kan? Waktu tu, Kak Nita gelak Kak Nita. Pokok pisang kena lampu, kena cahaya bulan, kita nampak dia macam pontianak, langsung. Sedangkan bukan. Itu pokok pisang, tuan-tuan. Dia kena betul-betul faham. So bila benda macam ni, saya lalui benda semua sini, saya tahu, sampai orang kat aku lah. So saya kena pergi ke arah ke sains dulu. Saya pergi ke sains dulu. Saya dah habis ni. Habis, saya punya keris silat saya semua, saya buang kat sungai. Habis. Orang cakap itu, ni, keris kesayangan saya beli harga RM1,000 tu, saya buang kat sungai. Punyalah saya ikut cakap orang betul. Rupanya bila pergi ke sains, kita kena pergi sains tuan-tuan. Kita kena pergi ke sains dulu. Okey, kita kena pergi sains, biar doktor tentukan dulu kepakaran kat mereka. Diorang ahli bidang. Diorang ahli bidang tu. Kita kena hormat ahli bidang. So bila saya dibuat ujian, aku ni anxiety je. Rupanya sebab neuro je. Neuro ni cocok botok kat leher aku 6 bulan sekali, aku lega. Ini jadi ubat. Ini doktor pun on ubat saya. Ubat saya sertraline. Ini now saya stop sertraline. Saya ketulis bagi saya Simblata. So clozapam pun 0.5 saya dah kurangkan. So alhamdulillah tuan-puan. So apa yang kita perlu buat ini, anxiety tu setiap orang ada. Itu kita faham. Anxiety setiap orang ada. So macam mana kita nak tengok, is it you see dalam black
black and white ataupun you nak tengok the grey. Itu yang doktor ajar saya lah. Kalau you tengok black and white, you nampak macam tak bertuara. Tapi kalau kita tengok grey, dalam grey tu macam-macam kita tengok ada kebaikan kita tak nampak. So tuan-tuan, kalau yang penting dulu anxiety ni trigger saya sebab saya nak terlalu perfect dalam hidup saya ni. Saya nak kalau masuk sukan tu aku nak menang. Kalau nak naik pangkat ni aku naik dulu. Tu waktu tu. Cikgu Wan, betul Wan, itu dulu tu. Kalau tak dapat A kat sekolah ni memang mak saya belasah. Kalau tak dapat nombor 1 memang kena pukul mak saya depan cikgu. Bayangkan mak saya akan pukul depan cikgu kalau saya tak dapat nombor 1. Pernah sekali saya dapat nombor 2 akhir tahun. Mak saya tampar muka saya waktu saya darjah 2. Darjah 2 kena tampar sebab dapat nombor 2 dalam kelas. Mak saya nak nombor 1. So dari kecil saya ditrain untuk jadi terlalu nak perfect. So waktu saya nak berubat tuan-tuan, saya terus hilangkan benda tu. No, aku tak boleh buat benda sepenuhnya. So saya kena terima apa yang orang punya pendapat, saya kena start belajar itu dan alhamdulillah anxiety tu makin hari makin kurang. So kalau kata kita nak terlalu perfect tuan-tuan, you kena buang benda tu. Kalau you ada anxiety sekarang, you kena buang benda tu. Dan you akan rasa diri you akan berguna. Jangan saya sekali rasa diri kita tak berguna tau. Bila kita nak terlalu perfect, itulah yang trigger kita akan rasa diri kita useless. Kalau kat depan saya ni ada 40 orang ni, tuan-tuan, kalau you ada rasa diri you macam tak berguna, ada orang rasa macam you down, you macam tak guna lah kau ni Shiro kan. Sebenarnya benda tu datang dari diri kita sebab kita nak terlalu perfect. Sebenarnya keliling kita ni tak cakap apa pun. Kita yang buat prediction. Kalau dalam bahasa doktor tu saya belajar baru ni, sekretari saja saya namanya apa doktor? Catastrophic dia terlalu thinking. Dia prediction betul tak? Dia predict. So benda tu ada pada saya terlalu predict. Kan puan Tina kita kan. Puan Tina saya punya team kan. Okay. So kita fikir, sebenarnya orang keliling kita tak cakap apa pun. Kita yang terlalu fikir, ini cakap aku tak handsome ke? Aku ni handsome kan? Orang ni cakap aku terlalu handsome ke? Bayangkan, sampai tak tu kita fikir. So, kadang-kadang saya kena bermain dengan benda ni. So, macam Dr. Lily salah seorang yang bantu saya, hipnosis apa, terutama kalau you nak belajar Dr. Lily, you pergi Dr. Lily kan? Kalau terutama wanita. So, kita ramai tim kita, advisor MHA, ramai kita boleh bantu. Okay, so saya nak share, sebelum saya tamat saya share. Pertama tuan-puan, you jangan buat comparison. You jangan compare. Orang tu dia naik pangkat, aku pangkat bawah. Orang tu ada PhD, aku ada master. Orang tu, you can stop. Ini saya dulu. Saya dulu. Sekarang saya tak ada. Engkau nak pakai apa kereta tu, kau nak pakai apa lantak kau. Aku hidup aku. So kita kena let go macam tu. Kita jangan buat comparison. Yang kedua tuan-puan, jangan buat prediction. Jangan sekali buat prediction. Contoh saya lah. Tadi pagi saya sakit tekak habis sekarang. Dah 3 minggu saya sakit tekak. 2 antibiotik dah on. Still tak baik. So pergi swab test dah buat. So negatif. So pagi ni doktor kata kita buat surat refer tuan ENT HKL. So anxiety datang trigger saya pergi dia. Tapi saya turun take nafas, saya relax. Saya kata lah doktor belum cek lagi kot. Janganlah aku predict dulu aku ni kanser tekak lah apa. So jangan predict. So kita tengok prediction. Kita prediction habis tangan saya gigil. Memang habis tadi tangan saya akan rasa basah-basah kan. So saya cakap belum lagi. Mungkin aku ni lambat baik. Sebab apa kuman tu lambat baik. Itu saja. Saya punya HB tuan-puan, saya punya hemoglobin HB saya dalam merah saya rendah Saya dalam merah saya dah turun sejak saya sakit dystonia ni dia turun 9. So 3 bulan ni dia dah 6 bulan, lebih kurang dia dah 6 bulan ni dia dah 9. So bagi seorang lelaki dia normal ada 12 ke 13. So boleh 9 ni dia dah rendah. So doktor akan keluar keputusan bulan depan adakah saya thalassemia ataupun saya anemia bulan depan. So apa yang saya buat tu? Saya dia trigger anxiety saya 2 bulan ni sejak bulan puasa tu. Tapi saya tengok apa yang bestnya setiap bulan saya cek dia 9. So saya tengok maintain 9. Okeylah. Tak ada jatuh pun. Sedangkan 2-3 hari lalu anak buah saya, staff saya dulu, komando meninggal sebab dia punya darah dia 5. Saya darah merah dia 5. Meninggal jangkitan kuman di paru-paru. Dia boleh trigger anxiety saya. Tapi bila saya tengok result saya satu, saya susun. Sebab tu pentingnya bila tuan-tuan tengok Dr. Mat tunjuk dia tu, you buat kena schedule dia punya harian. Saya ada bukan saya ada buku saya punya jadual ni. Saya susun saya conteng hari. Bila dia akan trigger. Hari apa, situation dia apa. Betul. Dia situation dia apa. You kena tulis. Situation. Tiba aku rasa menggigil sebab apa? Dengar budak anak buah meninggal. Meninggal sebab apa? Sebab dia darah merah dia rendah. So kenapa? Rupanya jangkitan kuman di paru-paru. Aku tak ada lagi. So aku punya result apa? Result aku 3 bulan ni memang 999. Dia tak turun 87. Kenapa aku nak risau? Thalassemia belum keluar result lagi. So lepas tu saya JAP balik. So tuan-tuan you jangan buat prediction. Yang ketiga, you kalau ada WhatsApp yang mengarut ni, you leave your WhatsApp mengarut ni. Kan? Kalau ada WhatsApp, saya grup surau saya pun saya dah tinggalkan dah. Ada-ada duk cerita politik, duk kutuk orang, itu ini doktor salah, sini salah, vaksin salah. Saya hentam saya tinggalkan grup tu. Duduk dalam grup surau lagi banyak dosa daripada grup biasa.
Diorang lagi banyak membawang punya. Dengan Pak Imam semua sebelah. So, tuan-tuan, you jangan duduk dalam grup yang negatif. Grup yang tak apa-apa bincang, you tinggalkan semua. Pertama, you pun tinggalkan semua grup ni. Okay? Kak Nita jangan tinggal semua grup Kak Nita. Kan Kak Nita, one teacher tinggal semua, dia tidak cari kan. Okay? Lepas tu, pagi, elakkan baca WhatsApp, Google, elakkan baca newspaper. Pagi tu, you jangan baca Malaysia Kini ke, Harakah ke, Utusan Malaysia ke, jangan baca. Sebab dia akan trigger you punya anxiety. 13,000 kes. Tak ada kena-mengena dengan kita. Kita sihat walafiat ni. Saya kata, aku ni ni ke, COVID ke? Dia akan trigger kita. So, jangan baca paper waktu pagi. Pagi-pagi ni, you jangan buat benda-benda yang positif je. Mengaji sikit. Okay. Lepas tu, last sekali lah. Menulis lah. Sebab tu tajuk kita itu menulis kan. Okay. So, saya ajak tuan-tuan, kalau kata you nak terapi, dan ini dia telah disahkan di bahagian psikologi dan psikiatris, HKL. Salah satu rawatan yang orang buat adalah menulis. Sebab tu saya start menulis e-book. Saya start menulis e-book, saya luahkan dalam bentuk penulisan, you tulis e-book. Dan alhamdulillah kerana penulisan e-book ni, saya dapat berjumpa ramai doktor-doktor. Dr. Zozila pun ada pagi ni, kita punya pakar psikiatris daripada HUSM, pakar psikiatri kanak-kanak. Kita ada Dr. Mal, kita ada Dr. Apologian, dan kita lupa lah. Ramai ni, kita punya pakar-pakar psikologi ni. Tuan-tuan, you duduk dalam MDCA, you just write the book. You just write, you tulis buku apa-apa, and then you luahkan dalam tu, and then insyaAllah, bagi siapa yang tangan menggigil ke, tangan ni ke apa, insyaAllah tak ada hantu kacau pun. Orang cakap jin jatuh cinta ke, ada, tapi jangan terlalu. Kita boleh kena percaya kepada perkara mistik, tetapi kita tidak beriman kepada dia. Kita kena percaya benda gaib itu wujud, tapi kita tidak boleh terlalu taksub kepada dia. Sebab apa? Bila kita terlalu taksub, itu akan timbulnya kita tak nak dengar apa nasihat doktor-doktor. You kena start medication, you kena start medication. Kalau doktor kata makan ubat, you makan ubat. Jangan lawan cakap doktor, jangan cakap kalau makan ni jadi aku gila, orang cakap gila. Tak usah peduli, makan. Sebab doktor dia belajar bidang dia. So kita makan. Bila makan, alhamdulillah, dia daripada 2 mg saya punya clonazepam, dia turun ke 1 mg, and then now 0.5 mg satu hari. Itu pun saya selang 2 hari sekali. So what? So kita follow lah apa cakap doktor. Pada yang sama, kita besar, kita kuatkan rohani kita. Saya perkongsian saya berharap tuan-tuan yang mana hati ini yang belum join MBSGA, come to us. Kita bukan sekadar menulis, tapi kita nak kongsi apa saja yang benda-benda boleh menambah nilai orang lain. Terima kasih kepada semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dengar suara saya? Okey, sekarang itulah perkongsian bagaimana seorang walaupun askar, tapi hukuman askar, kok mana askar sekalipun, kalau dah kena ujian bertimpa-timpa ni, orang kata sengit bau jugalah kan, dengan keadaan. Tapi dengan izin Allah dan kekuatannya ada, sampailah sekarang insya-Allah. Syukur alhamdulillah. Dan untuk sesi yang ketiga ini, kita buka ruang kepada tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian pada kali ini dalam webinar ini untuk bertanya ataupun boleh unmute dan juga bertanya dengan Dr. Mar ataupun dengan MS sendiri apa-apa soalan yang berkaitan, dan insya-Allah perkongsian tuan-tuan itu memberi manfaat juga kepada orang lain. Bila orang lain dengar jawapan itu, mungkin orang lain, aku pun ada masalah yang sama juga. Mungkin begitu insya-Allah. Okey, silakan saya buka ruang untuk tuan-tuan untuk bertanya kepada speaker kita. Silakan. Tasha. Bonda saya. Rindu. Okey, boleh unmute tuan-tuan. Okey. Tasha. Okey. Okey, yes. Tambahan boleh. Saya tak nak tanyalah, dia pakar. Saya pun pakar tempat lain. So saya nak apa yang Dr. Mar cakap, saya punya kepakaran dalam bidang ibu dan anak. Bila kita banyak pasal kita ni, as Dr. Mar kata, orang Melayu ni banyak pantang kan. Bila kita melahirkan ataupun mengandung, kita selalu ada mak mentua, ada suami dan ada hospital. So a lot of time mak mentua menguasai kita. Mak mentua selalunya, especially di kampung lah. Ini melalui research bukan cakap saja. So a lot of time orang mengandung ni pening kepala. Nak ikut doktor ke, nak ikut mak mentua ke, nak ikut suami. For example kalau lepas pantang orang tua kata jangan minum air.
So kita kena balance maklumat tu. Lagi satu, jangan makan ikan ini, jangan makan itu, jangan makan. Banyak benda yang pantang. Apa kita patut buat ialah kita bagi alternatif. Kalau tak boleh makan ikan kembung, makanlah ikan lain. Kalau tak boleh makan toge-toge kan dia kata nanti banyak anak, kita carilah alternatif lain. Lagi satu, macam bidan kampung. This are my field. Bidan kampung ni sebenarnya banyak membantu. Bidan kampung sekarang bukan melahirkan, dia tidak membantu dalam melahirkan, tapi dia membantu dari segi psikologi. Jadi bila orang-orang mengandung datang, dia kata saya jumpa bidan kampung, kita jangan shut them off. Kita tengok kalau selagi dia punya maklumat tu tak bercanggah dengan perubatan, benar kan? Urut, selagi saya tengok dia orang urut, seronok urut sebenarnya. Tak ada kena-mengena dengan kesihatan. Dia orang pun dah tahu sekarang, kalau ada seizure tak boleh mengurut, dia orang dah pandai. Jadi kita kena balance that part. Allow them to accept, because kalau kita bantah dia akan lari daripada medical care. Dia akan lari daripada medical care. Sebab tu in diabetic pun gitu. Kita cakap jangan begini, jangan makan ni, jangan makan ni. So tak boleh makan, might as well I go to the alternative medicine. I will not take any of the medicine. Insulin dia buang, all the medication dia buang. So it is important untuk kita balance that part. Ini cerita pasal maternity lah, because that's my field lah. And then lagi satu saya nak cerita pasal yang Master Shiro cakap tu, pasal HB dia. Hemoglobin ni selalunya mengikut etnik tau. Orang India, dia punya HB kadang-kadang 5 tapi dia masih kuat. So kita kena balance dengan etnik kita jugalah. Tapi kita kena check juga. So kita tak usah worry unnecessarily. Saya ni suka worry juga a lot of time. Ni COVID, saya tak berani nak keluar langsung pasal takut. Anak datang suruh duduk jauh-jauh. Tak boleh masuk rumah. Pakai mask. Pasal itu protection for myself. So kita kena balance life. Life is difficult. Kalau kita nak ikut semua orang apa cakap, bahaya kita. So balance the life. There are good things from the traditional or ethnic perspective. At the same time, medical kita tak boleh ignore. Itu saja saya punya contribution. Terima kasih. Terima kasih doktor, perkongsian bermakna sekali. Wow. Tentang ibu mengandung apa dia. Yang kat sini pun ada ke ni bakal ibu sini ni? Ada ke ni? Terima kasih Dr. Asha atas, yes, because betul macam doktor kata tadi, even saya, research yang saya buat dengan diabetes, bila saya buat bila berkongsi dan saya jalankan ujian DAS kepada peserta-peserta diabetes dalam saya punya circle, mereka tak tahu bila check DAS mereka ada sedikit tekanan dan juga a bit of anxiety or a bit of depression. Dan alhamdulillah setelah dia faham, sebab tu saya kata dia kena tahu punca. Jadi mencari ilmu ni dia tak boleh stop. Kita kena tak boleh putus asa. Keep on mencari dan mencari, sebab Allah dah janji ilmu. Allah ni kalau you tulis dengan kalau diibaratkan lautan tu jadi ink, tak habis tulis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak it's a journey, perjalanan kita nak mencari. Saya nak tambah sikit Dr. Asha tadi, saya rasa lagi satu yang saya belajar di sini, mereka suka guna perkataan resilient, iaitu kebal. You kena jadi kebal. You kena bantu diri you untuk ada capacity kebal untuk recover quickly. That is another perkara yang saya belajar lah sejak baru je saya guna perkataan resilient ni, sebabnya saya ingat lagi saya ada group mami, saya ada few group mami, sebab ramai menyatakan rasa depressed and so on. Dan saya terpanggil, saya kata okay, jom we talk about mental health in one small group. So salah satu mami tu diperkenalkan perkataan resilient kepada saya, dan alhamdulillah banyak membantu saya jugalah bila kita membaca, cari macam mana nak kebalkan diri kita. Okey, ada apa-apa lagi soalan lain? Assalamualaikum. Sila. Sila. Siapa yang angkat dulu?
Puan Alau. Assalamualaikum. Perkenalkan nama. Alau ni husband saya. Oh, nama dan lokasi, Puan? Nama saya Norihan. Assalamualaikum. Dr. Aisyah dengan Dr. Arbatun ni lecturer saya dulu. Oh. So, make it short, saya sekarang suri rumah. Aduh, nak cakap ni pun dah nangis. Actually, saya dulu kerja lah. Bila anak sulung sakit, saya berhenti kerja. So dalam nursing ni, cita-cita saya memang tinggi lah dulu. Kita bercita nak pergi Arab Saudi semua kan. Tapi bila jadi anak macam ni, kita tak boleh nak fikir. Terus berhenti kerja, lepas tu lahir anak lagi, berhenti anak lagi. Jadi macam tak boleh sambung lah kan. Last sekali saya decide, biarlah mungkin Allah bagi saya untuk jadi isteri rumah lah. So sebenarnya banyaklah benda yang saya sedar, saya sebenarnya macam depression. Dulu masa belajar, kita belajar semua benda tu. Yang masa dalam pantang dah rasa nak bunuh diri, nak bunuh anak tu, saya memang ada. Tapi saya cuba kontrol, ingat Allah, sebab saya rasa aku ni memang depression. Aku belajar dulu, aku tahu. So saya cuba kawal diri, fikir positif macam tu. Tapi sejak lahir anak sekarang 9 bulan, yang anak keempat, lepas tu saya rasa macam ada satu hal lah yang berlaku yang membuatkan saya jadi down sangat-sangat. Ini antara hal family lah. Saya tak share lah kat sini. Lepas tu tiba-tiba saya jadi tiba-tiba berdebar. Berdebar yang tak boleh nak, sampai tak boleh nak suap nasi. And then saya memang tak ada siapa-siapa yang saya boleh share kan. Mak ayah dah meninggal. Lepas tu saya kurang baik sikit lah dengan keluarga mentua. Jadi saya macam tak ada siapa. Jadi saya suka share dekat Facebook lah. Sebab saya memang kontak dengan kawan-kawan lecturer ke dekat Facebook. So saya selalu panggil Sister Arbatun lah, sebab dulu panggil Sister kan. So Dr. Arbatun dia nampak post saya dekat Facebook. So dia PM saya cakap, join lah webinar ni. Dia kata, awak ni macam ada symptom anxiety. And then saya hold dulu. Lepas tu, lepas dah tak ada berdebar tu, lepas 2 minggu, dah okey, saya ingatkan sebab Nescafe. So saya berhenti Nescafe. Lepas tu dah okey, minum balik Nescafe. Tak ada berdebar. So macam tak ada kaitan dengan Nescafe. And then tiba-tiba dia jadi macam cirit-birit. Dalam masa 2 hari, 12 kali saya ke toilet. Saya fikir, apa yang aku salah makan ke apa ke? Macam biasa, tak ada makan apa-apa yang lain lah. Macam biasa je. Lepas tu, anak nak exam esok. Kita tak berdebar. Tak berdebar, jadi cirit-birit balik. Tangan-tangan sejuk dan berpeluh tu memang dari dulu. Saya kalau nak buat presentation apa, tangan sejuk, berpeluh. Kalau orang ramai sikit, kalau hadir kenduri ke apa, tangan berpeluh, macam Master Shiro cakap tadi, banyak juga simptom saya. Satu lagi, saya ni ada masalah tulang belakang sengit. So dari situ selalu sakit-sakit badan. Fikir juga ada kawan-kawan yang message, call, bagi tahu lepas baca post saya kat Facebook tu, dia cakap kadang-kadang benda tu ada unsur mistik juga. Nak jumpa ustaz pun boleh, dia cakap. So sekarang saya ni instead of nak pergi psikiatrik ke nak pergi jumpa Ustaz Syifa macam tu. So bila Mr. Shiro cakap tadi, betul lah kita kena pergi psikiatrik. So sebenarnya sebab saya dulu belajar nursing kan. So bila ambil ubat psikiatrik, lama-lama kalau anxiety nanti dia bagi anti-anxiety, kau jadi stupor pula, jadi tak ada reaksi. Padat pula cakap macam tu. Nanti lama-lama halusinasi pula, alamak macam mana ni. Last kali saya letak juga status kat Facebook, tanya kawan-kawan. So ramailah suggest pergi psikiatrik. So bila masa Syirah cakap macam tu, memang kena pergi psikiatrik lah ni maknanya. Itu je lah. Nama siapa dia? Norihan. Okey, Norihan. Saya sambut terus sebab saya rasa banyak masalah macam saya kena dulu. Relax je. Jangan sekali share dalam FB.
Sebab nanti ramai doktor yang bukan pakar dalam itu dia akan trigger kita ni. Nanti kau pergi sekretari, kau jumpa promotor, kau jumpa ustaz, jangan. Stop untuk. Sebab tu kau tengok boleh friend dengan FB saya, tu FB saya meripik tau. FB saya meripik. FB saya tak cerita masalah saya tu, saya tak tanya, saya jarang tanya pendapat orang apa-apa. Sebab apa? Dalam tu dia akan jadi pakar 1001 macam pakar dalam tu. Saya dengar dia orang cakap share dalam Facebook. Jangan. Baik you cari wajib you go for doktor. Apa doktor? Pergi ke sekretari. Dia akan confirm kita. Dan dulu saya fikir juga ubatnya akan tambah dos. Tak adalah. Saya makin turun dos, doktor kontrol kita kan. Yang paling best kalau kata under sekretari HKL, the best bagi saya sekarang. Hari Khamis hari tu kami dah tak jumpa 3 bulan tau. Kita ada CPT group. Kami 4 orang je patient. Dijaga oleh 2 doktor. Doktor Chinese dengan doktor India. Nama dia Renisha dengan doktor Jackie. Dua orang volunteer tau. Doktor sekretari ni. Dia tak wajib buat benda tu. Tapi dia buat untuk kami 4 orang yang ada anxiety ni. Dia dah jaga kami hampir 2 tahun. Setiap bulan kami akan jumpa dia. Dia akan buat berbincang, buat talk macam ni, free of charge. And then sepanjang PKP ni tak dapat jumpa, dia orang ambil inisiatif buat Google Meet hari Khamis itu. Buat Google Meet. Dia pakai PPE tau. Ajar kita orang. Buat ulang kaji. Itu saya ulang kaji dengan orang. 1 jam setengah berjumpa tu kan. Kita terus hilang kita punya sakit bos. Sebab kita tahu ada orang care pasal kita. So, Nurian, you kena cari orang yang betul. You jangan cari kat Facebook. Facebook ni meripik. Sorry, MS nak sambut juga. Sebabnya, sebab tu saya kata yang cadangan, yang slide tadi saya kata berkongsi tetapi kepada yang boleh dipercayai. Sebab, because macam itulah tadi masalah. Itu boleh bercerita ataupun kena tengok macam mana penceritaan tersebut lah, penulisan tersebut. Tapi saya nak menyokonglah kepada pergi berkongsi kepada yang boleh dipercayai supaya maklumat kita tu tak bercanggah dan insyaAllah dapat membantu. Okey, Dr. Nozila nak cakap sesuatu tadi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya pun dalam ward ni. Baru hilang anxiety juga. Okay, semalam baru operate, ada some sebaceous cyst, lepas tu found dalam OT room ada T inversion which indicates some heart problem. Tapi alhamdulillah ada blood result katanya tak adalah, tak signifikan, tapi still akan follow up bawah cardio. Alright. So macam yang tadi Dr. Albatun dengan Master Shiro dengar sambil-sambil saya terlelap tadi, actually semua tu betul kan, apa yang Dr. Albatun cerita tentang anxiety, Master Shiro sendiri alami itu semua tu betul. Cuma saya nak cerita daripada perspektif yang berbeza lah. So yang pertamanya memang CBT tu adalah the mainstay treatment untuk anxiety. Maknanya apa dia adalah triad daripada apa yang kita fikir akan mempengaruhi apa yang kita feeling ya, ataupun kita emosi kita, dan daripada fikiran feeling kita akan mempengaruhi kita punya tindakan. Jadi dalam kebanyakan hal itu sahaja yang kita perlu tangani. Maknanya kalau kita rasa kita berdebar-debar, kita tengok balik apa yang aku fikir. Macam masa Syirah buat kerja rumah kan. Kerja rumah apa yang aku tengok? Compare dengan orang tu. Compare dengan orang ni. Sebab tu kita rasa debar-debar. Sebab tu kita memanglah jangan compare dengan orang lain. Sebab tu saya TV pun tak tengok kisah dekat perang ke apa, saya tak nak tengok sebab itu akan mengganggu. Dia akan masuk dalam fikiran kita dan mempengaruhi kita. Saya sendiri walaupun saya doktor, selepas isu yang Palestin kena bom, kebetulan masa tu COVID sangat mendadak naik, saya sendiri 2 hari saya macam melepik. Saya doktor tu kan, saya rasa macam ya Allah, dekatnya dengan kematian. Saya jadi macam saya takut, aku mati ke, akan mati kan. In fact semalam tu dekat masuk bilik operation theater dengan cerita oleh kerana kita terlalu hari-hari melihat dan mendengar kisah COVID naik, orang put on the table, intubated mati, saya duduk atas table tu pun saya rasa macam ya Allah, dekatnya dengan kematian. Ya Allah, janganlah aku mati atas table. Itu yang saya punya worry. Anak saya siap menangis, saya nak masuk ward hari Khamis tu kan, kata kenapa takut ibu mati. Kan saya yang sebut takut ibu mati memanglah saya sendiri pun takut, tak tahu nak cakap lah kan, cuma saya tak tunjuk lah kan sebab anak-anak saya ramai. So that is actually typical untuk semua orang, kita akan rasa takut. Sebenarnya kita takut tu sebab kita takut mati kan, sebenarnya begitulah. So apa yang kita rasa tu adalah rasa mati.
rasa nak mati yang kita risau. So macam yang MS ada tu, saya rasa one time MS mungkin ada yang kita panggil agorafobia. Takut nak berjumpa dengan orang, kalau sembahyang, kalau kat masjid tu akan cari kat ujung yang kita rasa ada easy access untuk keluar. Ataupun kita takut nak keluar, kita takut at any time, kita takut tak ada access untuk selamatkan kita. Itu kita panggil agorafobia. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Tak long nak makan. Okay. Food sempat. Alright, so that is what we call agoraphobia. Campur kadang-kadang kita ada social anxiety juga. Social anxiety ni macam kita takut orang perhati kita, jalan macam mana, cara makan macam mana kan. Itu adalah social anxiety. Selain daripada kita boleh dapat panic attack ataupun panic disorder. Panic attack ni sesekali. Mungkin tadi yang macam Puan Nurrehan tadi, dia mungkin ada panic attack mula-mula. Tapi bila dah jadi kerap-kerap, dah fulfill kriteria, dia jadi panic disorder. Dan saya yakin yang Puan Nurrehan sebenarnya ada major depression. Major depression campur dengan panik. Depression ni dengan panik atau depression dengan anxiety, dia memang berkahwin lah ni. Kalau kita ada depression, kalau medical student ni, kalau ada club patient, ada depression, you tak tanya anxiety, big fault. Dia anxiety tak tanya pasal depression, big fault. Sebab setiap kali kita ada anxiety, mesti kita akan rasa sedih. Kita tak boleh buat benda tu, tak boleh buat benda ni, akan ada rasa sedih. Dan setiap kali kalau kita kata rasa sedih, kita memang akan ada rasa anxiety. Dia macam tu. Cuma dalam major depression, bila dalam keadaan yang terlalu teruk, kita mungkin ada dapat psikosis. Tadi macam Puan Nurrehan kan, nursing kan, dia faham psikosis maknanya kadang kita dengar suara halus, kita boleh nampak benda halus, kadang kita rasa orang nak khianat kita dan macam-macam. Dan saya faham dalam keadaan Puan Nurrehan, isunya memang sangat orang kata sangat mencabar sebab hubungan dengan keluarga mertua mungkin tak berapa baik. Lepas tu kita tak ada siapa-siapa dan kita hanya ada suami. Okey. Jadi macam kita tak nampak di mana kita perlukan pertolongan. So sebab tu saya sangat sokong pergilah berjumpa dengan pakar psikiatri yang terdekat di mana-mana hospital yang berdekatan. Kalau kat Johor lah. Puan kat mana ya sebenarnya? Puan Nurrehan di mana? Duduk di mana? Shah Alam, Selangor. Shah Alam banyak tempat boleh pergi. Shah Alam banyak tempat boleh pergi. Kelang boleh pergi PPUM, pergi jangan pergi Kelang lah, Kelang terlalu ni sangat kan. Puncak Alam. Puncak Alam pun ada banyak kan. Private pun ada, kalau mampu boleh pergi private. Okey, itu yang secara kasarnya kan, sebab ni kalau cerita sehari 2 hari tak habis ni cerita ni. Cuma saya nak bawa satu yang lately saya saya rajin pula lah nak tengok pasal association dengan brain, dengan kita punya anxiety. Macam saya adalah child adolescent psychiatrist, so saya suka nak tengok macam budak hyperaktif semua kan. Tadi macam Puan cerita pasal anak nak exam semua. Partly yang kita tengok satunya sebelum saya masuk kepada brain tu, kita nak tengok kita punya premorbid personality, kita panggil. Sebelum kita sakit, personality kita macam mana. Macam MS tadi, mak dah train dia untuk jadi orang yang high expectation kan. Sebab mak dah high expectation dah. Kalau tak dapat, kena pukul. Tak dapat ni, kita rasa diri kita gagal. Kalau tak dapat ni, kita rasa macam kita tak bagus. So kita tend to get depression. Dan bila kita tak capai apa yang mak kita nak balik pun takut. Kita risau ni, takut mak marah ni kan. Sebab bila kita ada ilmu macam ni, kita akan start mendidik anak kita tidak macam tu. Anak-anak saya kalau tanya, kadang-kadang saya tak ingat pun dia orang periksa kan. Dulu kan, abang periksa dah. Alah, ibu ni bukan tanya abang periksa, abang dapat berapa? Ibu bukan kisah pun kan. Kalau tanya, sebab saya tak kisah dia dapat elok ke tak dapat elok ke. Kak Long, ni dekat Long dekat belakang saya. Besok pagi naik SPM, malam pergi tengok cerita Korea. Saya kata, are you sitting for exam or not? Yes, so what? Kata, if I get 2A's, 4A's, tak kisah pun kan. Sebab saya tak nak anak saya terlalu mementingkan akademik sehingga menyebabkan macam dia tak enjoy. Pada saya, you do the exam, you are good. Tapi saya bukan orang yang menghalalkan akademik lah. To me, academic is number 2. But number 1 is you need to have a soft skill. Kan kalau you pandai macam mana pun 21A, you periksa tapi tak pandai, katakan you create satu benda, nak jual barang, nak sebut dengan orang, cakap dengan orang pun tak pandai, no point. Baik kita jadi orang kata yang ada kemahiran. Sebab tu saya sedang mempromosikan supaya ada sekolah. Ni adalah one of the terpecah lah kat sini kisah saya MSN. Saya akan cuba buat sekolah yang based on talent and creativities. So stress free school. InsyaAllah kita akan mulakan di Kelantan. Dan saya akan ambil cuti tanpa gaji bermula bulan 10 MSL cerita saya. Tanpa gaji untuk kita develop di school, sebab saya rasa bila saya duduk dalam government, saya tak boleh buat banyak.
dalam government kita nak buat sekolah, kena minta grant, lepas tu grant kalau dah dapat, lepas tu kena buat proposal lah macam-macam, writing semua kan, lepas tu kalau habis kita pencen dah mati macam tu. But I work with corporate people. I work with corporate people dan kita akan bangunkan sekolah yang stress free, tak payah pakai baju sekolah. You suka academic, carry on di academic. But if you are good and in certain creativities, you polish your skill. Dan keusahawanan, itu yang kita mungkin akan berkolaborasi dengan MSGE juga. You suka bertukang, kita polish bertukang. Kita tak nak lagi dengan perkataan drop out school, mak bapak pandang rendah. Kita tak nak macam tu. Everybody they have their talent and they can pursue. In fact kita fikirkan untuk sampai ke level yang buat universiti yang tak perlukan procedure SPM. Sebab kita nak kemenjadian seorang. Ini cerita lain lah kan. Ini cerita kemudian. Saya nak cerita daripada perspektif Islamik. Saya rajin tadi saya cakap saya study a little bit about brain dengan kita punya kerisauan semua kan. So kalau rajin cuba tengok, cari PET scan, CT brain kan dengan yang boleh tengok kan apa area mana yang aktif bila kita anxious. Cuba tengok. Dekat fight and flight response tu kan kita panggil, kalau nak bahasa mudahnya kita panggil reptile brain. Kita ada otak besar, ada otak kecil kan, kita ada batang otak. So dekat batang otak memula tu kan bila kita dapat information semua, mata kita nampak, tangan kita rasa, telinga kita dengar, dia akan masuk ke tulang saraf ni, kita akan terima masuk ke saraf tuncang kita sampai di belakang di otak di batang otak lah. Okay, batang otak tu nanti kan dia akan ada yang kita panggil reptile brain. Saya tak payah sebutlah bahasa saintifiknya. Reptile brain ni is just fight and flight yang macam Dr. Abutun cerita. Sama ada you ready, kalau ada harimau, you nak lawan ke ataupun you nak terbang. Okay. So what happen kalau berada dalam kat sini sebenarnya kalau ikutkan ini nanti balik tengok ya. Tengok video Dr. Aisyah Dahlan daripada Indonesia. Sangat best. Dia daripada 2016. Memang saya nak menulis based on dia punya cerita, memang sangat best. Dia NLP practitioner dan memang sangat kena sebab dia medical doctor dan dia buat neuro parenting macam tu. Memang best sangat. So you learn about brain, you faham, memang you tahu apa berlaku pada diri you. So dia akan cerita otak besar, otak kecil macam saya cakap lah. Lepas tu ada yang reptile brain tu, bila sesuatu berlaku, otak yang kita panggil fight and flight response tu kan, otak tu tegang dan dia mengajar bagaimana untuk kita menurunkan ketegangan itu menggunakan istighfar. Dan best tu, part tu dia masukkan ayat-ayat Quran dalam tu. Caranya pun biasa kalau kita pergi yang the typical of neurocognitive cognitive behavior therapy, kita gunakan breathing exercise kan untuk kita jangan rasa takut kan. Tetapi saya sendiri mengaku saya tak pernah cerita pada patient saya tentang what happen in the brain sebab saya pun jarang tengok tentang brain mana yang aktif semua kan. Saya tahu fight and flight response tu saya tahu. Tetapi Dr. Aisyah kata inilah beauty of Islamic teaching. This is the beauty of when you do istighfar. Sebab istighfar ni satu, Allah kata Allah akan mudahkan urusan kita, Allah akan kurniakan kita rezeki yang tidak dijangka-jangka, kita akan jadi tenang kan. Dan yang paling best, bila kita beristighfar, dia automatic is the best breathing exercise in the world. Sebab kalau kita buat breathing exercise secara biasa, kita akan cakap apa? Biasanya saya akan ajar lah, ni kalau cara budak-budak kan, saya kata okey, semua orang buncit perut. Bila buncit perut tu actually kita breathe in kan. Okey, lepas tu kempis perut. Ini untuk budak-budak saja. Okey, buncit perut perlahan-lahan, kempis perut perlahan-lahan. Buncit perut perlahan-lahan, kempis perut perlahan-lahan. What happen actually, bila kita buncit perut, kan, kita punya diaphragm tu jatuh ke bawah, lagi dalam. So nanti bila kita breathe in, kita breathe in, banyaklah oksigen, kan. Tetapi ikut kajian, ni saya cakap apa Dr. Aisyah Dahlan cakap, saya tak berpepen lagi. Kalau ikut kajian Dr. Aisyah, dia memang buat research betul tahu. Dia kita akan sedut oksigen lebih kurang dalam 2 liter. Tetapi bila kita hembus akan habis, tapi bila kita guna istighfar, nanti saya ceritakan macam mana. Istighfar tu bila kita habis istighfar, kita habis buang semua, kita akan tarik balik about 5 liters of oxygen. So oxygenation to the reptile brain tadi tu akan lebih banyak dan you akan jadi lagi tenang. Cantik tak? Cantik. So contoh ya, dia buat istighfar macam tu. Kita boleh buat sama-sama lah. Kita memang panjang. Astaghfirullahalazim. Maksimum kan perut kita kempis tu kan. Otomatik bila kita nak mulakan kita akan tarik nafas kan. Astaghfirullahalazim.
Astaghfirullahalazim. Itu kata dia. Memang you cubalah. Memang sangat best. And kalau kita tengok perkataan yang keluar daripada rongga mulut kita tu, perkataan alif, ha, semua tu, dia akan ada input tentang macam mana kita tarik nafas berbeza. Berbanding yang kita tarik nafas berbeza. Okey, tarik nafas, kita pun breathe in. Kan kadang-kadang kalau nafas itu lagi-lagi kita rasa macam mengah kan. Waktu kita breathe in gunakan gonjekkan perut kan. Breathe in, kita saya selalu biasa aja letak satu tangan di dada, letak satu tangan di perut. You breathe in biasa, tengok yang mana yang bergerak. Kalau tangan di dada bergerak, tu maknanya bukan buat breathing exercise yang betul lah, dia tak guna diaphragm. So kalau tu yang saya suruh gonjek perut je, maksud tangan di dada tak bergerak. Tapi bila kita buat astaghfirullahalazim, kita akan naik nafas sikit lah, dia lain sikit lah bila saya perasan lah daripada segitu kan. Tapi itu yang diajarkan, which is saya memang tak nafikan sebab kita tahu Al-Quran tu memang sangat betul. Itu yang diajar. Jadi what happen adalah to your brain, yang reptile brain tadi, you akan rasa lega, baru you message ni tadi yang kata risau, takut semua tu akan pergi kepada you mammals brain. Mammals brain ni kita punya limbic system. Di sinilah emosi kita ada. Emosi kita takut, emosi kita sedih, emosi kita risau. Dan emosi ni kalau saya belajar dulu, emosi ni dia buat dalam bentuk dia bentuk bulat-bulat macam tu, dia campur. Ni combine ni jadi ni kan. Betul tak Abang kan? Combine ni jadi ni. Tetapi Dr. Aisyah Dahlan ajar emosi daripada bawah sekali. Depression, apathy. Dia adalah sikit-sikit naik, gembira, bangga sehinggalah acceptance. Which is kalau kita bahagikan kepada tiga, dia ada nafsu lawamah, nafsu lawamah dengan mutmainah. Kan? Dia naik tangga-tangga. Jadi dia kata, kita selalu doa kadang-kadang dia cakap, ya Allah, ya Tuhanku, hilangkanlah kemurunganku. Jangan doa macam tu dia cakap. Hilangkan kesedihanku. Tapi dia kata angkatlah emosiku, angkatlah kesedihanku ni, sebab bila dia buat susun atur daripada depression naik perlahan-lahan macam tangga, kita nak dia angkat emosi. Maknanya betul lah, elevate the mood a little bit sehingga kita gembira. Jadi kita nak elevate. So how we want to elevate the mood tu? By breathing exercise perlahan-lahan. Bila kita boleh berfikir, okey sekarang macam contoh kita tadi kita dah takutkan dengan katakan anak kita nak periksa, takut kan, cakap nanti apa jadi ya kalau anak kita periksa, kita kadang overthinking terlalu banyak. Kita mencakap apalah aku ni. Kita nak sampai ke apalah aku fikir tu, kita tak akan boleh fikir selagi kita punya emotion tu tak betul-betul yang tenang. Jadi sebab tu kita buat istighfar. Lepas tu bila kita dah makin tenang, baru dia sampai ke kita punya emosi. Okey, so sekarang ni saya sebenarnya risau. Barulah kita boleh sedikit berfikir, mungkin kan bila kita dah tenang, baru ditranslatekan di bahagian korteks, di bahagian kotak besar. Jadi bila kita boleh berfikir dengan waras, barulah kita perasan, ya Allah, sebenarnya ini yang berlaku. Sebab tu kan ini dia ada part lah, yang lain-lain tu saya rasa untuk pakar psikiatri semua kita faham konsep yang sama. Jadi kita cuba berlatih macam tu, amalkan istighfar, ya, amalkan baca-baca ayat Al-Quran. Dan memang dalam Al-Quran tu memang ada sebut kita ni pelbagai, ada yang orang kulitnya putih berbeza-beza. Jadi kita ada kepelbagaian. Tinggal lagi macam mana cara kita mengatasi tu, memang ada cara yang berbeza juga, bergantung kepada cara kita membesarkan. Kenapa kita kena tahu benda tu? Sebab tu bila kita jadi ibu bapa, kita ajar anak-anak kita supaya jangan terlalu risau dengan benda-benda yang tak nampak. Sebab tu saya selalu cakap, kenapa kita nak risau benda esok hari? Hari ni pun tak tahu. Kan? Kenapa kita nak risau dengan benda yang sudah lepas? Kita tak akan patah balik pun ke belakang. So hidup kita hari ni adalah hari ni. So be happy, life is short, be happy yang untuk hari ni. Yang untuk esok boleh nak fikir esok kan, mesti ada perancangan MS, kalau tak ada perancangan esok, biarlah dia punya MSTA kan. Tapi jangan terlalu fikir sampai nanti kan macam-macam, sebab kita tak tahu, nanti besok keluar pintu terlanggar batu, mati kan. Macam tu. Maksudnya lah, kita jangan terlalu risau. Dan kita serah segala-galanya. Yang saya rasa satu lagi yang menyebabkan saya rasa macam sekarang ni saya macam tak risau. Kita baca ya surah Al-Ghafir ayat 44 tu. Wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan segala-galanya pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Serah aja. Jangan risau. Serah. Kita yakin Allah akan bantu. Kok mana pun musibah kalau nak jadi, tapi kalau Allah kata tak izin, takkan terjadi. So yakin. Sebab tu kalau dalam kebanyakan masa, bila kadang-kadang saya rasa, ya Allah, berilah keajaiban. Doa saya selalu ialah berilah keajaiban kepada benda-benda ni. Kita jangan fikir logik. Kalau kita fikir logik, sikit pun kita fikir logik,
keajaiban takkan berlaku. Sedangkan dalam Al-Quran dah tunjuk banyak perkara-perkara keajaiban yang berlaku. Maryam dapat makanan dekat mihrab, siapa bagi? Allah bagi kan? Nabi Ibrahim dibakar dalam api sejuk. Nabi Musa belah laut. Siapa tu? Semua adalah benda-benda yang keajaiban. Dan tidak mustahil. Tetapi kita biasa tak logik lah kau buat macam ni. Tak logik lah. Cepat sangat perkataan kita sebut tak logik kan? Seolah-olah menidakkan kebesaran Tuhan. Jadi saya lepas saya tahu benda-benda macam ni kan, saya memang sebab tu saya maksud cakap, senang je Dr. Zila ikut elak kan. Sebab saya fikir itulah, apa kita nak risau-risau. Sebab kalau kita yakin benda tu berlaku, pasti akan berlaku. Sebab kita yakin Allah satu-satunya dan kita bergantung sepenuh-penuhnya, biarpun orang kata tak logik, tetap akan berlaku kalau Allah nak izin. Terima kasih. Terima kasih. Itulah saya rasa tu je lah perkongsian saya. Ya? Terima kasih Mak Mana. Dr. Nazila, sorry saya menyampuk tadi sebabnya saya nak agree to your perception yang sebab saya belajar dengan terapi saya di sini yang bukan beragama Islam. For me, because the first yang disebut dekat saya, Atun, the first thing you worries, dia ajar saya tentang worries kan. You ni worries yang is beyond your hand. It's beyond your hand. You tak boleh buat. It's beyond your hand. You can't do it. You tak boleh buat dengan benda tu. Kenapa you nak risau tentang masa depan? Itu yang saya nak komen balik yang Dr. Nozila tu. Jadi, saya belajar dari mereka yang bukan beragama Islam. Dan kembali kita, dan saya banyak lagi membaca yang kata-kata grateful, perkataan bahasa Inggeris yang guna grateful, kita kena syukur. Syukur ya Allah. Cari ilmu macam mana nak capai tahap bersyukur, grateful, gratitude, gratitude, bersyukur, syukur. Dan macam Dr. Zahra kata tu, yang tak bukan di tangan kita, serahkan seluruhnya kepada Yang Maha Pencipta. Terima kasih Dr. Zila atas saya tambah satu lagi. Sorry Dr. Abatun, satu lagi lah. Ini pesanan saya pun belajar daripada seorang guru. Rajin-rajinlah buat istikharah. Sebab istikharah ni walaupun orang kata istikharah ni bila kita ada sesuatu hal, tetapi bila kita buat istikharah, kita akan yakin bahawa apa yang kita buat hari-hari itu adalah panduan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi you takkan rasa frust kalau you gagal ke, you kecewa ke, you tahu gagal itu baik untuk you. Kalau you dapat, you kata itu adalah baik untuk you. So cuba sebanyak mungkin buat istikharah dan lazimi sujud syukur setiap kali lepas solat, insya-Allah. Terima kasih banyak. Okay. Saya kira because masa saya pun dah subuh ni, jadinya kita ada grup WhatsApp insya-Allah, dan juga saya akan tentukan tarikh untuk workshop seterusnya. Dan saya ada workshop dengan Master Shiro. Saya akan buat juga 2 workshop, satu workshop untuk urus emosi, perkongsian urus emosi, dan satu lagi workshop 5 step untuk out of depression, which is saya guna penulisan bersama Master Shiro. Tarikh-tarikh akan diwawarkan, ditentukan, dan kita akan boleh berhubunglah dalam grup WhatsApp insya-Allah. Kembali kepada Ustaz Wan Zayu. Kepada Dr. Abatun, Dr. Zila tadi berkongsi panjang lebar, Dr. Aisyah semua dan juga rakan-rakan. Terima kasih pada Puan Rehan yang berkongsi pengalaman hidup itu dan juga berkongsi pada MS juga tadi. Saya rasa banyak perkara kita belajar ini sampai kita pun tak nak catat pun penuh lah di muka surat kita ni. Sebab banyak perkara, walaupun memang tak cukup lah untuk hari ini tak cukup. Sekurang-kurangnya hari ini kita dah tahu sesuatu berbanding dengan semalam kan. So insya-Allah, dan juga saya maklumkan mungkin di sini bukan daripada alumni MSJ, kita di bookstore kita punya grup ini pun di MSJ banyak buku-buku berkaitan dengan anxiety juga, ditulis oleh Dr. Mar juga dan juga rakan-rakan yang lain juga tulis. So bolehlah belik-belik di bookstore MSJ, mana-mana sahaja bookstore MSJ akan ada lebih pada 1000 buah e-book di sana. Ada berapa ribu e-book dah sekarang ada di sana. Dia tengok di sebelah kiri tu, dia ada part-part yang bahagian healthy, bahagian motivation, semua ada situ. Boleh tengok di situ di bookstore MSGA insya-Allah. Dan juga
Kami di sini mengalu-alukan jika rakan-rakan di sini yang belum lagi menulis e-book, nak menulis pengalaman macam Puan Rehan tadi, nak kongsi live, kongsikan cerita ataupun nak cari kekuatan dengan menulis, juga boleh join MSCA untuk sebagai terapi diri kita untuk bukan saja berkongsi apa yang kita rasa itu, tapi memberi kebaikan dan manfaat untuk orang lain. Okey, setakat ini itu saja apa yang saya ingin kongsikan pada ini dan juga apa yang boleh. Ada lagi tak yang daripada Urustia? Ada lagi? Ada lagi? Tak ada lah? Tak ada apa lah? Okay, kita akan jumpa nanti di WhatsApp group. Ada apa-apa perkembangan di WhatsApp group itu juga nanti insya-Allah. Dan terima kasih semua. Ada lagi? Oh, okey. Apa agensi dadah kita nak cakap tu? Baru masuk, dia baru masuk Kak Izma. Oh, baru masuk. Okey, tak apalah. Okey. Apa pun begitu saja lebih kurang, kita akan jumpa lagi di pertemuan yang akan datang dan lebih berinformatif lagi insya-Allah. Dan sekiranya tuan-tuan ada idea apa-apa, masukkan dalam grup itu, kita boleh cuba kita boleh permudahkan dan kita laksanakan yang terbaik untuk di sini dan juga untuk kongsi. Dan kalau boleh yang akan datang mungkin kita besarkan lagi, kita buat StreamYard ke, lagi besar punya audience kita di YouTube dan sebagainya. Boleh kita buat sebab ramai di luar sana berdepan dengan isu yang sebegini insya-Allah. Okey, itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita jumpa lagi, kita pukul 11.56 pagi, 2 minit lagi, 4 minit lagi pukul 12 tengah hari. Terima kasih semua kerana sudi bersama. Terima kasih Dr. Mar yang menganjurkan, yang sudi bersama kami waktu subuh di sana. Ya, kita ini nak masuk belum zuhur lagi lah. Baru nak potong-potong bawang lah. Okey. Terima kasih Dr. MS yang berkongsi juga, berkongsi ilmu pada hari ini. Dan terima kasih semua yang terlibat pada hari ini dan kita jumpa lagi pada masa akan datang. Akhir dengan tasbih kafarah dan juga gambar. Gambar silakan. Kita punya urus dia gambar kita daripada Singapura. Kak Seha okey ke? Okey, silakan. Okey, boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, siapa yang boleh on video, sila on video. Ada dua paparan. Betul, ada dua. Okey, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2 senyum. Sekali lagi. 1, 2 senyum. Okey, sebentar page tu. Cantik-cantik. 1, 2 senyum. One more. 1, 2 senyum. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Kita teruskan dengan tasbih kafarah dengan surah Al-Asr.